واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi teruskan pengajian kita memahami surah-surah daripada Al-Quran. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada surah An-Naba di awal juz'u Amma. Saya belum sentuh lagi kan juz'u Amma atau surah An-Naba belum lagi sebab dua kuliah lepas kita cerita pasal Rasulullah kan. Saya bawa slide tu. Jadi hari ini saya nak masuk surah An-Naba di awal sebab surah Lazim kita dah habis. Jadi kita pergi ke depan surah An-Naba Amma Yatasa'alu. Baik. Surah An-Naba yang merupakan surah pertama dalam juzuk 30 ya, yang ada 40 ayat. 40 ayat tak tahulah kan. Kalau biar alhamdulillah lah. Tapi dia memang banyak dia nak diuraikan. An-Naba ini sebenarnya adalah maksud asal perkataan An-Naba adalah berita. Cengkulapan, sumber berita. News tu bahasa Arab panggil Naba. An-Naba, news ya. Tapi An-Naba yang nak diceritakan dalam ayat ini, surah An-Naba yang nak diceritakan adalah tentang berita kedatangan apa? Hari kiamat. Jadi An-Naba ini adalah nama lain bagi Al-Qiyamah, nama lain bagi kiamat. Iaitu berita yang ditunggu oleh manusia. Ya, ini bukan berita biasa, tapi berita yang luar biasa, iaitu tentang kedatangan hari kiamat. Ya, yang mana nanti kita akan lihat dalam surah ini orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, sebab kita tahu lah ayat ni, ayat Quran ni bila turun pada Nabi, turun pada umat Nabi lah ketika itu kan. Dan pengajarannya sampailah pada hari ini. Tapi maknanya umat-umat ketika itu, terutama orang-orang kafir musyrikin, mereka tidak mempercayai kewujudan hari kiamat, ataupun mereka was-was dengan kewujudan hari kiamat. Ya, mereka tak percaya kepada balasan syurga dan balasan neraka. Kerana bagi mereka dunia ni habis kat situ lah. Kalau habis-habis lah. Kalau mati-mati habis lah. Mati kata kata. Habis-habis je. Tak ada kata ada apa kehidupan sambung lagi, kehidupan lain ke apa ke. Bagi mereka, mereka tidak mempercayai itu. Sebab itu Allah rakamkan dalam surah An-Naba ya. Baik, kalau kita melihat ayat yang pertama, terus sajalah masuk pada ayat yang pertama, iaitu A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun ini ya. Amma ni maknanya tentang apa? Amma ni maknanya tentang apa? Ini satu soalan lah, soalan tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Yatasa'alun, tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Amma tu, kalau kita tengok perkataan amma, dia memang pendek, dia dua huruf saja. Tapi maksud dia tentang apa? Kerana amma ni, tuan-tuan membuat yang muda, amma ni dia sebenarnya berasal daripada perkataan an dan ma. Dia ada dua perkataan situ, ain, nun dan mim alif. Itu asal dia, an dan ma. Itu original lah asal dia. Ada ain, nun, dia ada mim alif. Tapi bila digabungkan, dia boleh digabungkan, tapi dengan syarat lah. Sebab dalam bahasa Al-Quran ni memang dia boleh digabung-gabung, tapi ada perkataan tertentu sajalah, bukan semua ya. Macam perkataan amma ni, kenapa dia daripada asal dia an dan ma, tiba-tiba dia jadi amma saja, ain dan mim. Sebab kalau kita tengok ejaan asal dia, ain dan nun, an, ujungnya nun kan. Ma, mim, alif. Mim di pangkal, di awal dia. Kalau kita belajar tajwid, nun mati bertemu mim, apa hukumnya? Kalau kita belajar tajwid, nun mati bertemu mim, idgham kan? Idgham kalau dalam tajwid, nun bertemu mim. Apa makna idgham? Idgham maknanya memasukkan. Memasukkan. Jadi
dalam bahasa Al-Quran, sekiranya kata soalan ni kata tanya ni, soalan ni, dia bukan semua benda yang kita boleh buang huruf tu ataupun kita ejas ejaan dia. Dia biasanya berlaku dalam kata tanya, soalan. Macam amma ni dia soalan tentang apa mereka tu bertanya-tanya. Jadi amma tu boleh di-adjust ejaan dia. Itu pasal ejaan dia jadi ain mim saja. Yang asalnya 4 huruf jadi 2 huruf. Ini memang satu keistimewaan bahasa Al-Quran lah. Boleh di short form kan. Tapi short form tak macam kita. Kita pendek kan bunyi kan. Contoh USIM dan Universitas Islam Malaysia, USIM pendek je, UIA pendek je. Sekolah kan, sekolah SK apa, pendek lah. Kita bukan tak tahu nak apa benda tu. SK benda, baru tahu Sojana, Sarjana Impian, SKSI, kita pun tak tahu apa benda. Itu short form sampai kita tak faham. Tapi Al-Quran ni dia short form bukan shortkan huruf-huruf tu, tak. Dia cuma ringkaskan perkataan tu saja. Dia ringkaskan. Baik. Ya tasa'alun, mereka bertanya-tanya. Soalan saya, siapakah mereka dalam ayat? Siapakah mereka dalam ayat? Ya tasa'alun. Bila nampak ya dekat depan, waw nun dekat belakang, itu makna mereka. Ini makna mereka. Siapa mereka ni? Susah nak cakap dah bawah ni. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy yang diturunkan ayat ini kepada mereka. Jadi Allah tanya tentang apa mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim, ayat yang kedua. Anin naba'il azim, tentang kewujudan berita yang besar. Azim, azim ni makna kabir, besar. Maknanya berita tu bukan sebarang-sebarang berita. Dia adalah berita yang mustahak, berita yang kalahlah berita apa pun yang ada dalam dunia ni. Semuanya kalah. Ini berita yang paling besar, iaitu berita tentang hari kiamat. Anin naba'il azim. Jadi perkataan azim itu besar maksudnya. Iaitu tentang hari kiamat. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Ayat yang ketiga, alladhi hum fihi mukhtalifun. Yang mana alladhi makna yang, hum mereka, iaitu orang-orang musyrikin tadi itu, fihi di dalamnya. Di dalamnya makna dalam perkara berkaitan kiamat tu. Mukhtalifun. Mukhtalifun maknanya apa? Khilaf. Kita biasa dengar kan, belajar bab fiqh kan, mesti ada sebut perkataan khilaf dan sebagainya, mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanafi kan. Jadi maknanya itu khilaf. Tapi khilaf yang kita dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni, khilaf ni dalam bentuk perkara-perkara furuk saja, perkara-perkara cabang lah, bukan perkara-perkara basic. Tetapi yang mereka mukhtalifun ni, yang mereka berselisih pendapat ini, adalah berkenaan dengan hari kiamat. Di antara mereka saling bertanya-tanya. Sebab itu pasal ayat yang pertama tadi disebut ya tasa'alun. Mereka saling bertanya. Kalau kita cakap Melayu, berkata saling apa makna saling? Saling bekerjasama, saling tolong-menolong. Makna apa? Dia mesti ada dua pihak, paling kurang. Dia tak boleh satu pihak kan. Jadi maknanya kat sini, mereka saling bertanya. Maknanya aku tanya kau, aku tanya kau, aku tanya kau, betul ke ada kiamat ni? Ya ke? Betul lah, macam ada lah rasanya. Dia macam tu, tanya macam orang tak betul kan. Ya ke ada kiamat? Rasanya ada. Ya ke ada syurga? Ada syurga? Ada kot. Tak ada. Kalau mati-mati kan tak lah, tak ada lah. Jadi saya ringkaskan, mudahkan dialog lah. Maknanya orang Quraisy tu bincang-bincang macam itulah. Maknanya ada yang percaya, ada yang tak percaya. Betul ke ada syurga? Betul ke ada neraka? Betul ke ada balasan? Kalau tak, tak ada lah. Itu dah mulai habis-habis lah. Kita enjoy lah dalam dunia ni kan. Kita enjoy lah kan. Dah dapat harta benda banyak dalam dunia. Sebab orang Quraisy musyrikin bukan orang miskin kan? Mereka orang-orang yang kaya raya. Mereka orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Jadi mereka rasa dengan adanya power mereka, kekuasaan mereka, mereka ada harta benda yang banyak, menyebabkan mereka rasa mereka akan kekal hidup dalam dunia. Sebab itu bila Nabi sampaikan adanya hari kiamat, nanti kamu akan mati dan kamu akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, kamu akan dibangkitkan semula bila tiup sangkakala. Itu dia tak percaya. Iya ke? Macam tak logik. Dia rasa macam tak logik. Dia macam tak logik. Dia fikir. Tapi Allah kata apa? Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalau buka Quran pusat 582 tengok kat handphone pun boleh saya. Sebab kita nak, saya nak tuan-tuan kalau boleh tengok keejaan dia Sebab saya nak cerita tentang bahasa dia
Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Apa makna kalla? Kita belajar banyak dah surah Al-Azim kan. Saya dah lama kata tuan. Surah Al-Azim kita belajar banyak. Ada dalam surah Al-Azim ada perkataan kalla. Apa makna kalla? Kalla ni makna ingatlah. Bila Allah kata kalla tu ingatlah, tapi bukan ingatlah saja tau. Ingatlah, jangan sekali-kali mereka melakukan begitu. Panjang, kalla ni pendek perkataannya. Subhanallah ya. Dalam bahasa Arab, bahasa Quran, kalla ni pendek, 3 huruf je, kaf, lam, alif. Tapi bila terjemah kami menjela dia panjang. Itu maknanya apa? Bahasa Quran ni ringkas, tapi bila kita terjemah, bila kita tafsir, mendalam maksud. Ingatlah, jangan sekali-kali mereka melakukan begitu. Apa yang mereka lakukan tadi? Tak percaya dengan kiamat. Tak percaya dengan kiamat. Ini Allah nak bagi warning kan. Saya'lamun, nescaya mereka akan tahu akibat daripada pendustaan mereka itu. Mereka tak percaya tadi, nanti ingat. Hari kiamat besok, semua benda depan mata. Neraka depan mata. Masa tu baru nak menyesal. Ya, masa di dunia tidak mau, masa Nabi tidak berdakwah pada mereka, mereka tak percaya dengan kewujudan kiamat. Tapi bila berlaku kiamat tu, masa itulah kata dah menyesal pun dah tak ada guna lah. Menyesal dahulu pendapatan yang sangat biar tak ada guna. Itu yang dia kata saya'lamun. Maknanya mereka akan tahu akibat daripada ketidakpercayaan mereka itu terhadap hari kiamat, pendustaan mereka terhadap hari kiamat, mereka akan tahu akibat. Kemudian Allah ulang balik ayat yang sama. Thumma kalla saya'lamun. Baik. Dia repeat kan, ulang. Ulang ini biasa kita jumpa dalam Quran banyak. Kita belajar surah Al-Azim pun ada ayat-ayat berulang kan. Ustaz dah pesan, ada cakap dah dulu kan. Bila berulang ni bukan makna Allah dah tak ada ayat lain nak bagi. Bukan. Bila berulang ni maknanya itu dipanggil kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tikrar li gharadit tawkid. Itu bahasa Arab dia. Kemudian at-tikrar maknanya apa? Repetition, pengulangan li gharadit tawkid, bertujuan untuk penegasan. Pengulangan bertujuan untuk penegasan. Maknanya bila diulang dalam bahasa Arab ini, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi penegasan. Kalau tak percaya kiamat, tunggu nanti. Tunggu apa akibat penegasan kan. Macam kita lah tuan-tuan. Sekarang mungkin anak-anak kita lah kat sekolah. Ini saya beri contoh sekolah lah kan. Kalau kita dululah kat sekolah kan, bila ada cikgu garam nak masuk, dengar bunyi tapak kaki dia pun kita cikgu. Betul? Kita sebut benda tu berulang kali, apa tujuan? Sebab apa kita sebut dia berulang kali? Sebab kita nak menegaskan cikgu garam tu dah nak masuk. Bukan sebab kita tak ada modal nak cakap cikgu, tak ada kata lain nak sebut ke? Cikgu. Kan? Cikgu datang, ada kan? Ingat tak masa kita kecil-kecil? Ingat lagi kan? Ya, betul. Kan macam cerita Piramli tu kan. Cikgu tidur, mari kita main bola kan. Sebab bila kita cakap cikgu itu maknanya apa? Kita takut ke cikgu tu. Jadi kita tegaskan, kita sebut dia banyak kali. Ataupun kita kat rumah, ayah balik. Jadi elok main handphone anak-anak kan. Bila ayah balik, kalau kamu buka buku pelajaran, buku homework semua dibuka. Tadi kata orang ajak pergi surau, tak nak pergi surau. Kata ada banyak homework. Sama lah tuan-tuan saya pun ada anak kat situ lah. Bila kita balik dengan kabur masing-masing. Jadi maknanya apa? Bila diulang perkataan yang sama, itu menunjukkan penegasan. Bukan tak ada modal ayat lain, bukan. Penegasan. Menunjukkan apa? Azab Allah SWT itu memang sudah pasti akan berdepan dengan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Boleh faham ya? Okey, baik. Ayat ke-6 sehingga ayat ke-16 ya. Ayat ke-6 kita nak masuk ayat 6 ni, tapi Ustaz sebut ayat ke-6 sehingga ayat 16 itu menunjukkan apa? Allah SWT nak bagi tahu ya, kamu ni dapat nikmat punyalah banyak. Nikmat Allah semua kamu ambil.
Tapi macam mana kamu tak boleh percaya pada hari kiamat ni? Wahai orang-orang musyrikin, wahai orang-orang Quraisy, nikmat Allah semua kamu sapu, semua kamu bedal. Tapi bila disebut kiamat, tak percaya. Apa nikmat-nikmat Allah? Ini disenaraikan tuan-tuan. Ini checklist, senarai semak, checklist kita. Ya, walaupun ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin, tapi nikmat ini sampai sekarang kita dapat. Apa dia? Ayat ke-6, nikmat pertama Allah sebut. Tapi dalam bentuk soalan, nikmat-nikmat ni Allah buat dalam bentuk soalan. Dia bukan dalam bentuk statement biasa, dia soalan. Alam naj'alil arda mihada. Allah tak kata, kami jadikan untuk kamu bumi, tak. Allah kata, bukankah kami yang menjadikan kamu atau menjadikan untuk kamu bumi terbentang luas. Saya yakin orang Sri Saujana ni bukan semua asal daripada Kajang. Majoriti daripada luar kawasan. Ganu ada, Kedah ada, semualah. Ustaz pun kat Kajang, Ustaz orang pandai walaupun dekat kan. Tapi sebab nak cari rezeki dekat sini, duduk dekat Kajang. Jodoh dengan tuan-tuan ni. Maknanya selalu kita sebutkan, selalu kita sebut apa? Rezeki Allah ni luas kan? Selalu kita sebut macam tu kan. Contoh kawan-kawan kita yang mungkin VSS ke, kena berhenti kerja ke, dibuang kerja. Lalu kita nak bagi motivate kat dia orang, bagi motivasi, kita sebut, dia tak apa, rezeki Allah tu luas. Mana-mana ada rezeki tu. Maknanya rezeki tu kan manusia yang bagi, Allah yang bagi. Maka rezeki Allah tu luas. Nampak tak? Kita selalu sebut je. Sebab apa? Bumi Allah ni luas. Bumi Allah ni luas. Sebab itu Allah kata, kami jadikan bumi ni luas untuk kamu. Kan? Wahai orang-orang musyrikin, kamu dah bedal semua dalam bumi ni, yang kamu dah dapat segala nikmat. Tapi kenapa kamu tak beriman dengan hari pembalasan? Kamu tak beriman dengan hari kiamat? Itu dia punya tafsiran lah. Sebab dekat situ dia tak sebut macam tu. Yang ada di situ cuma, bukankah kami menjadikan bumi itu bentang emas tu. Tapi kita berfikir apa explanation sebalik itu, apakah tafsiran di sebalik ayat ini. Kemudian Allah sebut lagi, wal jibala autada. Kerana ketika itu orang-orang musyrikin, selain mereka faham bumi, mereka juga faham gunung ganang. Sebab keliling Mekah tu kan semua gunung ganang kan, Bukit Bukau semua. Jadi kau tengok gunung ganang ni, kau duduk dalam gunung ganang, Bukit Bukau ni semua, ya, tempat yang kamu jadikan sebagai benteng pertahanan kamu. Walaupun dalam Al-Quran disebut pasak bumi kan, maknanya gunung ganang ni, kalau tak ada gunung ganang, rosak bumi kita ni, kan. Tapi autada ni maknanya tempat yang kukuh. Allah jadikan Bukit Bukau tempat kamu menjadikan benteng pertahanan kamu, untuk mempertahankan diri kamu, untuk kamu berselindung di dalam bukit tersebut. Ya. Wa khalaqnakum azwajan. Dan kami ciptakan kamu semua berpasang-pasangan. Azwajan. Ada zaujah, ada zauj, ada suami, ada isteri, husband and wife. Ada anak-anak. Mungkin ada yang dah ada cucu, ya, maknanya berpasang, berhidup, berketurunan. Siapa yang jadikan keturunan? Kalau bukan Allah Ta'ala yang mencipta, Allah yang beri rezeki. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini cukup popular. Dan di antara bukti kekuasaan Allah, Dia ciptakan kamu berpasang-pasangan. Apa tujuan berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang. Taskunu berasal daripada perkataan sakinah. Ada tak nama anak tuan-tuan atau perempuan ada nama sakinah sini? Mungkin anak-anak ada nama? Tak ada, ya? Adik-beradik tak ada nama sakinah? Tak ada. Okey, baik. Baik. Aisyah pun bagus maksudnya, ya. Tapi kalau sakinah maknanya tenang. Sakinah maknanya tenang. Jadi kalau ada nama anak-anak sakinah maknanya tenang. Biasa anak-anak nama sakinah ni pandai-pandai orang kan. Saya punya pengalaman lah mengajar kan, selalu kita jumpa macam-macam budak. Sakinah ni bagus. Tapi jangan letak sikinah. Jangan sakinah tak apa, jangan sikinah. Sakinah S-A-K-I-N-H tak apa, tenang. Kalau sikinah tenang tak, kena cocok dengan pisau. Sikin pisau. Bahasa Arab ni sensitif tau.
Saya cakap lama tuan-tuan. Dia lain sikit dia punya sebutan. Dia punya maksud dari pisau. Tenang tak pisau? Tenang terus. Tenang terus. Itu sikin pisau. Sakinah tenang. Tapi dia punya original word kata asal dia bukan berasal daripada perkataan yang sama. Tidak. Bukan kata pisau tu asal daripada sakinah. Tidak. Tapi itulah bahasa Al-Quran. Dia dua benda yang berbeza tapi ejaan dekat-dekat. Walaupun kita rasa macam logik juga. Tenang ni habislah kena pisau, habis inilah. Tak ada dah nyamuk. Kan? Tapi dia tidak berasal dari perkataan yang sama. Dia tidak berasal dari perkataan yang sama. Jadi sakinah tenang, sikin pisau. Jadi jangan salah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan antara kamu mawaddah, kasih sayang. Mawaddah ni kasih sayang sesama manusia, mawaddah. Sebab itu kita banyak di Selangor ni pun saya pernah diceramah di nama surau mawaddah. Ada surau mawaddah. Mawaddah ni makna ketenangan. Bukan ketenangan, kasih sayang. Mawaddah kasih sayang. Wa rahmah, kasih sayang juga. Kasih sayang daripada mana? Kalau mawaddah tu kasih sayang sesama manusia, nama orang pun ramai ni mawaddah. Maknanya mawaddah tu kasih sayang sesama manusia. Kalau rahmah kasih sayang daripada Allah SWT. Sebab itu kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah lain, wardah bunga ros. Wardah bunga ros. Kenapa? Nama anak? Nama siapa? Restoran Wardah. Masya Allah. Banyak bunga-bunga ros ni datang restoran Wardah. Laku banyak tu. Bunga-bunga banyak datang Jadi Wardah maknanya bunga ros. Kalau mawaddah kasih sayang. Bunyi dia dekat tapi lain maksud. Dia bunyi dekat tapi maksud jauh. Betul. Mawaddah tak ada R, dia tak ada ra. Tapi kalau wardah ada ra. Wardah ada ra. Wardah tu bunyi bunga ros. Lagi nak tanya apa lagi? Restoran apa lagi ni? Nilofa. Nilofa sejenis bunga. Nilofa, sebutan dia bukan Nilofa, sebutan dia Nailofar. Dia kalau ikut betul-betul bahasa, dia sebenarnya perkataan itu walaupun orang cakap dia bahasa Arab, tapi Nailofar ni bukan bahasa Arab. Dia adalah bahasa Parsi. Tapi bahasa Parsi yang dibawa ke bahasa Arab. Nailofar maknanya sejenis bunga. Nilofa sejenis artis. Itu dah diubah ejaannya Dah diubah ejaannya. Kalau Nailufar, asalnya Nailufar. Lagi? Ya bang. Ya. Ada related dengan apa? Jadi. Okey. Baik, khalaqa. Baik, soalan yang bagus. Dia sebenarnya secara umum ja'ala maknanya khalaqa. Dia dua perkataan yang hampir sama maksud. Ada dalam tafsiran perkataan khalaqa dengan ja'ala. Kalau kita tengok tadi Allah menjadikan bumi, betul lah. Itu memang makhluk Allah dan Allah menjadikannya dan menciptakannya pun kan. Dan azwaja Allah cipta juga. Jadikan dan ciptakan. Dia dua sebenarnya kalau dalam bahasa Arab dua ni maksudnya hampir sama tadi. Hampir sama. Cuma kadang-kadang dalam tafsiran kat sini dia lebih kurang maksud. Ada tafsiran lain, kalau khalaqa maknanya dia diciptakan daripada zero, daripada tak ada. Daripada tak ada kepada ada, itu khalaqa. Itu sifat Allah lah, sebabkan kita selalu sebut Allah tu khaliq. Kita ni makhluk, Allah tu khaliq yang menciptakan. Tetapi kalau ja'ala, ada dalam certain ayat, ja'ala tu benda tu dah ada tapi diubah kepada bentuk lain. Benda dah ada, benda dia punya orang kata apa, bahan mentahnya tu dah ada, cuma dijadikan bentuk yang lain. Tapi kalau di dalam ayat ini, kedua-duanya hampir bawa maksud yang sama lah. Sebab bumi pun Allah cipta, dan khalaqa pun Allah jadikan, berpasang pun Allah ciptaan Allah. Tapi kadang kita boleh jumpa dalam ayat lain, dia ada maksud yang begitu. Maksudnya kalau ja'ala, ada benda asal dah ada lah, tinggal nak dibentukkan bentuk lain. Tapi kalau khalaqa memang daripada zero, daripada kosong, daripada tak ada apa-apa. Jadi itu ada beberapa pendapat di situ lah. Baik. Jadi pasangan ini hidup. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan. Di sini jadi pula.
Dan kami jadikan naumakum. Apa makna naum? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur kan. Jadi naumakum sini maknanya apa? Tidur. Kami jadikan tidur kamu. Suka tak tidur? Suka. Paling khusyuk tidur masa bila? Masa bila? Ni tak ada kaitan dengan hidup atau yang mati Kalau Ustaz nak cerita pasal sekarang ni sebab itu Ustaz ceramah kena buat lawa sikit supaya tuan-tuan tak kantuk. Masa bila? Khutbah Jumaat. Oh, itu memang syok. Cik baiklah Ustaz ni baca khutbah tiap-tiap minggu. Minggu ni tak baca khutbah. Tak tahulah kalau Ustaz bertidur juga ada khutbah. Kemungkinan besar tu ada. Sebab itu bila Ustaz naik atas mimbar, lalu sekarang Ustaz tak baca dah masuk penjara. Dia sekarang dah tak bagi orang luar. Dia nak pegawai penjara saja. Baca untuk tahun 2019 ni dia dah tak ambil Ustaz-Ustaz luar. Jadi Ustaz baca tempat lain lah. Jadi bila Ustaz naik atas mimbar tu, Ustaz akan tengok. Ustaz tak tengok teks sangat, baca juga, tengok sikit, tengok siapa yang tidur. Siapa yang tidur ni? Ittaqullah. Terkejut kan? Jadi bila kita bila kita macam saya lah, bila saya baca khutbah, saya takkan baca panjang. Kalau tuan-tuan biasa dengar saya baca memang pendek je. Saya akan potong, khutbah jais pun saya potong. Memang saya baca ikut teks, tapi saya dropkan some points ya. Ada poin-poin yang lelit-lelit ni saya tak suka. Saya potong lah sikit-sikit, apa yang boleh potong saya potong. Sebab kita tahu nak kerja nak apa kan. Ada khatib-khatib kadang ada juga yang baca panjang, ada jumpa saya mengadu-ngadu kat saya. Saya pun kawan jais, saya kata tak apalah. Ceritalah dia nak luahkan isi hati dia. Ustaz, kadang ada seorang ni, Ustaz ni baca sampai 2:30 petang Ustaz baca khutbah. Ya Allah, 2:30 budak masuk sekolah dah. Lama sangat baca. Kita faham mana maksud Ustaz ni banyak ilmu nak cerita, semangat kan. Ada yang tak pakai tag apa semua. Tapi kita kena ingat juga lah. Sebab kadang orang penjaga pun ada pernah mengadu dengan saya juga. Ada kan. Sampai khatib tu cakap dekat atas mimbar, saya tak boleh khutbah lama-lama, nanti orang penjara ni marah saya. Dia cakap atas mimbar tu kan. Ya. Ada orang penjara bagi tahu saya begitu. Saya pun tak tahu siapa, saya bukan nak buruk kata, tak ada. Saya cerita berdasarkan pengalaman. Jadi semua pegawai semua terkejut. Ustaz dia cakap macam ni dekat atas mimbar cakap. Saya tak boleh lama, nanti saya kira saya marah nanti, dia kata gitu. Atas mimbar. Ada dia cerita saya tak tahu lah. Saya kalau tak baca khutbah, saya tak semayang masih jaga. Saya semayang kat rumah saya je, sekilo tu. Dia cerita macam tu. Jadi tak syok lah kan. Jadi maknanya kita di situ, bila kita nak elakkan daripada Jumaat, kita tertidur lah. Bukan tertidur lah, sengaja juga tidur lah kan. Dah letih sangat tuan-tuan, memang betul letih. Sebab itu kita disunahkan bila sebelum Jumaat, kita disunahkan apa? Qailulah kan. Tidur sebelum, tidur sikit lah sebelum Zuhur kan. Supaya bila kita khutbah Jumaat tu, kita boleh dengar dengan fokus. Yalah, tapi kita tak sempat kita kerja kan, tak sempat tidur semua. Jadi itu memanglah hakikatnya gitu kan. Jadi nak kata naum ini satu nikmat. Pasal Allah cerita dia banyak-banyak nikmat. Allah cerita pasal tidur. Bayangkan kalau waktu malam kan, kita kadang-kadang ada kan, sebagai orang dewasa lah, saya sendiri pun ni, kadang-kadang malam susah nak tidur. Mungkin satu sebab Ustaz dah tidur siang lah. Nak pergi ceramah ni pun kena tidur siang. Tapi hari ni saya tak tidur siang. Kalau selalu saya nak ceramah pasal letih, masih kena tidur. Kalau tak malam saya tak boleh ceramah, memang letih. Jadi bila kita dah tidur kan, bila malam tak boleh tidur. Ada orang siang pun tak tidur, tapi malam tak boleh tidur. Tak boleh tidur, lambat tidur. Siang dah bangun awal lah kan. Sampai pagi dia lah siap-siap nak apa. Dia maknanya nikmat tidur ni Allah cerita sampai Allah sebut dalam Quran. Maknanya tidur ni satu nikmat yang memang, kalau kita tak boleh tidur tu nikmat kita dah ditarik. Nikmat kita dah ditarik. Kemudian Allah sebut apa? Ja'alna naumakum subata. Subata. Selepas hari Jumaat, hari apa? Sabtu. Subata dengan Sabtu kan? Maknanya Allah jadikan tidur kita tu sebagai apa? Rehat lah. Subata ni dalam bahasa Melayu maknanya rehat. Sebab itu kita ulama' semua bersepakat bahawa hari Sabtu tu hari cuti. Betul tak? Pergilah negeri mana pun, hari Sabtu semua cuti. Ada yang cuti Jumaat Sabtu. Kalau kita Selangor ni Sabtu Ahad. Maknanya Sabtu tu ulama' ulama' cuti lah maksud saya. Tak ada selisih pendapat, Sabtu memang cuti. Memang rehat. Sebab itu Allah sebut subata ni rehat. Rehat. Maknanya tidur tu rehat. Kalau tak tidur, kita memang tak dapat rehat. Tak cukup tidur dan kita akan rasa sakit, tak apa-apa sedap badan.
Sebab itu Allah bagikan tidur ni satu nikmat. Sebab itu Allah sebut suban. Kalau orang, yalah, kalau macam saya kat di universiti tu, kalau tuan mungkin pernah dengar lah istilah-istilah di universiti yang satu-satunya sabbatical leave. Pernah dengar tak? Sabbatical leave, sabbatical. Biasanya lecturer-lecturer ni kalau sabbatical ni dia akan cuti setahun, dia akan buat research di negara mana-mana lah. Itu kata sabbatical tu bunyi macam bahasa Inggeris, tapi dia ambil daripada sabat. Sabat kan kalau kita macam Ustaz cerita tu pasal Palestin tu kan. Itu sabat tu dia adalah benda yang berasal daripada satu syariat Nabi Musa alaihissalam, Injil, Taurat, yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Kalau kita pergi Baitul Maqdis pada hari Sabtu, memang lapang, memang tenang, sebab orang-orang Yahudi dia tak keluar rumah. Sebab hari Sabtu bagi mereka adalah lumpuh sama sekali. Maknanya mereka tidak boleh berniaga, haram berniaga. Mereka tidak boleh memancing ikan, mereka tak boleh makan daging darah, mereka tak boleh masak, bahan api tak boleh, naik kereta tak boleh, naik motor tak boleh. Yang mereka boleh jalan kaki, naik basikal je boleh. Dan biasanya memang dia tak keluar rumah dia orang hari Sabtu. Makan breakfast dengan lunch pun pinggan lain-lain. Dia tak sama. Saya tak pernah buat slide Baitul Maqdis, belum pernah. Oh tak pernah? Akan datang buat slide. Akan datang buat slide nanti, insyaAllah. Baik, itu satu Kemudian وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan waktu malam sebagai libasa. Waktu malam macam ni lah malam kan. Libasa, kalau kita tengok terjemahan dia kata apa? Libasa sebagai pakaian, betul kan? Sebagai pakaian, libasa. Libasa ni pakaian dalam bahasa Arab. Libas, bahasa Melayu libas lain maksud. Libas, bahasa Arab libas maknanya pakaian. Kenapa Allah umpamakan malam itu seumpama pakaian? Kan bila kita fikir secara umum tu macam tak logik kan. Kami jadikan malam itu pakaian. Apa benda kan? Macam mana nak relatekan pakaian dengan malam? Saya tanya pada tuan-tuan, perempuan ya, kenapa kita pakai pakaian? Kenapa kita pakai baju? Sebab apa kita berpakaian? Apa tujuan? Menutup aurat kan? Lelaki mungkin auratnya terbatas. Maknanya kita surau pakai kain saja, tak pakai baju, nampak tak sopan. Maknanya menutup keaiban, melindungi keaiban, melindungi aurat, kan? Cuk, nampak tak kaitan itu? Dah boleh nampak? Ini kebat lah ini. Ini kebat ni. Waktu malam tak kait dengan pakaian. Pakaian melindungi, menutup aurat. Malam menutup apa malam? Malam ni kalau tuan-tuan tengok kat luar kan, luar sana, nampak apa-apa tak? Tak nampak apa, gelap. Nampak tak? Terlindung. Maknanya malam ni Allah jadikan dia bila gelap, kita tak nampak apa-apa. Sebab itu sama juga dengan pakaian. Bila kita pakai baju kita dengan sempurna, tutup aurat dengan sempurna, kita tak akan nampak cacat celah seseorang itu. Kita tak akan nampak macam perempuan kan, wanita wajib pakai hijab. Kenapa? Dah pakai hijab jangan buka ibu-ibu ya. Dah pakai hijab jangan buka ya. Walaupun dah bertahun-tahun pakai jangan buka. Macam ada isu-isu je. Ya. Sebab apa? Sebab kalau buka orang tengok, oi rambut dia loh dah botak. Kan? Betul tak? Kalau orang tengok rambut wanita tu, orang akan mengutuk. Sama ada orang cerita kebaikan dia, memuji, wah cantik je rambut dia, ikan mayang, keriting, macam-macam lah, rebonding apa benda semua kan. Jadi bila tutup saja aurat, tutup hijab, orang tak akan menantu. Ada kutu ke ada apa pun orang takkan cerita lah, sebab tak nampak. Macam lelaki kan, pakai bukan main handsome, rupanya penuh dengan kutu apa, dengan apa macam-macam benda kat badan ni. Kan? Urak ke apa ke. Minta maaf lah, saya bagi penampakan. Maknanya bila kita pakai tu, keaiban kita tertutup. Nampak kaca je Ustaz, contoh lah kan. Nampak elok je. Kan? Ni parut penuh ni, parut tapi tutup nampak elok. Sebab apa? Dia menutup keaiban pakaian kita. Jadi nampak tak tuan-tuan, perempuan? Nak relatekan dengan waktu malam. Bila malam ni kita tak nampak.
Orang nak buat baik pun orang akan pilih waktu malam nak buat baik, nak solat tahajud. Mana ada orang buat solat tahajud tengah hari kan? Solat tahajud di malam. Terlidung orang semua khoha tidur, kita pun buat tahajud. Tapi janganlah rasa ujub lah, wah semua orang tidur, aku seorang di bangun, tengok aku ni memang hamba Allah yang sangat soleh. Jadi janganlah kita ujub lah macam tu. Kita solat tu sebagai tanggungjawab lah, sunatan buatlah, tahajud tu buat, kita tak malam buat. Sebelum Ramadan ni kita kena buat training lah. Jangan sampai Ramadan nanti buat terkejut nak buat semua kan. Training setiap hari buat bangun nak tahajud. Sebab sekarang azan lambat 6.10 baru azan kan. Pukul 6 boleh tahajud gitu. Jangan terkejut saja, tahajud. Tahajud buat. Pukul 6 boleh buat tahajud. Jadi nak katanya itu kebaikan. Kalau orang nak buat jahat kan, tuan-tuan membuat yang bodoh kan, waktu malam lah waktu yang paling sesuai buat jahat. Betul tak? Memang ada siap pun sekarang, ropak tak kisah siap pun buat, alhamdulillah kan. Tapi kalau biasanya orang buat jahat, bila? Kan? Dorong-dorong haji taib tu, hidup bila? Siang-siang. Malam. Sebab malam ni orang nak buat maksiat, malam-malam orang buat. Minta maaf lah saya sebut gitu. Sebab malam ni terlindung, tak nampak. Jadi orang nak buat baik pun malam siang tak buat baik. Ini kita tak salah kan, siang malam boleh buat baik. Tapi kalau nak buat jahat malam, yang sesuai sebab orang tak nampak. Bukan ustaz nak galak nak buat jahat kan, tapi maksudnya nak bagi tahunya Allah nak relatekan siang waktu malam tu dengan pakaian tu. Kenapa? Sebab dia ciri-cirinya sama, iaitu terlindung. Terlindung. Faham macam pagi tadilah saya pergi satu sekolah lah, pergi tadi ceramah simulasi haji, mereka nak buat praktikal haji. Saya pergi ceramah dekat sekolah menengah kebangsaan Taman Semarak, nilai lah kat dengan musim tu. Jadi excited lah anak-anak ni kan, nak pakai ihram, nak pakai apa semua kan. Jadi dia orang, kita nak bagi tahu yang pakai ihram ni untuk orang pergi haji ni kena pakai betul. Kita boleh tahu kat dia orang lah kan, budak-budak ni kan. Dia memang excited je budak-budak ni. Jadi maknanya kita ajar dia macam mana cara pakaian yang betul, macam mana ibadat kan. Jadi maknanya kat situ kita nak bagi tahu kat mereka, bila kita memakai pakaian itu, tujuannya adalah untuk menutup aurat kita dengan sempurna supaya ibadat kita diterima Allah. Jadi itulah orang kata peranannya pakaian dan dikaitkan dengan waktu malam. Ayat ke-11, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Cantiknya ayat Quran ni tuan-tuan, puan-puan. Bila disebut saja malam, mesti sebelah lepas tu mesti Allah sebut siang. Ini juga gaya bahasa Al-Quran yang disebut, kan tadi Ustaz dah sebutlah istilah-istilah tadi kan, at-tikrar li gharad at-tawkid kan. Yang ni dalam bab balaghah. Dalam bab balaghah, kalau anak-anak kita yang sekolah agama sampai form 4, form 5 tu, kita 4 kata 5, mereka akan belajar. Ya, adanya opposite meaning, perkataan berlawan dalam ayat yang berturut-turut, iaitu lail tadi malam diumpamakan seperti pakaian, dan an-nahar siang. Waktu siang diumpamakan sebagai kehidupan. Ma'asya. Ma'asya ni kehidupan. Tadi adik kita dah sebut nama Aisyah kan. Jadi Aisyah tu berasal daripada ma'ash. Ma'ash makna kehidupan. Orang sekarang suka bubuh nama anak Aish. Betul tak? Ini antara nama-nama yang popular. Mungkin ada anak-anak tuan-tuan nama Aish ya. Aish untuk lelaki ya, Aisyah untuk perempuan. Kadang-kadang kita bubuh Ustaz, sekarang ni orang Ustaz kalau bubuh Aisyah tu macam nama-nama zaman dulu kala lah, macam Aisyah. Kita bubuh Aish Ustaz, kita buang dia dulu, jadi Aish tu boleh, tapi jangan bubuh untuk perempuan, lelaki. Sebab Aish dengan Aisyah sama. Aish tu lelaki, Aisyah tu perempuan. Muzakkar mu'annas lah kalau belajar bahasa Arab tu. Dia bukan modern ke tradisional nama tu. Ada, sebab ada yang tadi saya minta maaf lah kalau nama anak-anak tuan-tuan, perempuan, tapi bubuh nama Aish, tak apalah. Orang putih kata let bygones be bygones lah. Dah lopeh-lopeh nak macam mana. Tapi adalah anak murid saya, dia pernah telefon saya, mesej saya, Ustaz, betul ke nama Aish ni betul lelaki? Sebab ada orang Arab tanya saya, bila saya sebut nama anak saya ni, dia tengok anak tu memang perempuan lah. Dia kata tak, nama dia Aish Munirah. Contoh Aish Munirah, bukan nama sebenar lah ni. Aish Munirah contoh. Munirah tu betul lah,
Nama isteri saya pun Munirah juga. Ya, Aish Munirah. Munirah tak salah, Aish tu salah. Dia kata, alamak Ustaz, macam mana boleh pergi JPN tak? Saya dah tanya orang JPN. Sebab jemaah surau saya di Seri Jeluk tu memang ada kerja bekas JPN lah, besar ke JPN. So tuan pihak di JPN sini. Ya, dia kata kalau sebelum sampai setahun boleh tukar cepat, tukar mana tak banyak prosedur lah. Sebab nama ni dia lah maksud dia baik sebenarnya, tapi dia kurang tepat dari segi tata bahasa. Kalau Aish tu untuk lelaki, Aisyah untuk lelaki. Kalau kita nak bawa nama anak, Aisyah perempuan, Aish lelaki. Ya, untuk peringatan bersama lah. Mana tahu kau nak sambut-sambut baby lagi ke, sambut-sambut baby lagi ibu senyum je. Sambut-sambut baby bukan anak sendiri, bukan anak saudara, mungkin cucu, mungkin anak buah ya. Jadi pastikan. Sebab orang kita ni sekarang tu boleh bawa nama, selalu Ustaz sebut. Tapi Ustaz ulang lagi lah, tak apa lah sebab dulu tak pernah rakam, sekarang rakam. Jadi kita sama-sama kongsi lah. Seluruh dunia tengok, dekat mana-mana macam tu. Suka sangat Google. Apa-apa sikit tanya Syekh Google, apa-apa sikit tanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Ya kan? Tanya Google banyak. Salah Ustaz tanya Google, memanglah tak salah, tapi kena tanya juga Ustaz ni apa guna Ustaz yang penyawa ni ada. Jadi tanya. Abang Srimu belajar bahasa Arab, tanya ke siapa kawan-kawan kita yang pandai bahasa Arab, nak tanya Ustaz pun boleh. Ambil nombor Ustaz, carilah nombor Ustaz ada kat bawah sikit. Cari. Tanya Ustaz, anak saya ni nak dapat baby ni, nama dia yang gini, boleh ke? Bawa nama gini? Boleh, insyaAllah. Kalau betul, saya bagi tahu betul lah. Kalau tak betul, saya ajar-ajar sikit. Bagi betul. Sebab nama ni nak pakai lama kan, seumur hidup. Kalau kita nama masih salah tata bahasa, salah grammar kan, macam mana? Kalau dah lepas tak apa yang Cik Atila saya sebut ni. Kalau dah lepas tak apa. Tapi kalau yang akan datang, pastikan jangan kita hanya Google saja. Sebab Google ni banyak tak betul kan? Banyak tak betul. Google Translation yang paling bermasalah. Sebab itu kalau saya sendiri, kalau ada translation, kalau ada orang minta saya translate apa-apa, saya tak pakai Google Translate, jarang. Sebab Google Translate ni menghancurkan bahasa. Dia bukan mengelokkan bahasa, sebab dia translate word by word translation. Dia bukan translate by sentence berdasarkan ayat. Dia translate word by word. Banyak juga orang putih pula Ustaz hari ni Ma'asyar kehidupan maknanya siang hidup lah, betul lah kan? Kita kerja siang cari rezeki. Siang tu cari rezeki, rezeki tu buat siang. Tapi memang ada orang kerja malam kan, dah siang dah kerja, malam bawa Grab pula, pergi pasar malam yang ada pasar malam. Macam mana kan, tu tak hidup, tak salah lah. Tapi kalau dari segi tabi'inya, Allah kata siang kerja, malam tu untuk ibadat, untuk rehat, dengan kuliah, dengan ilmu dan sebagainya. Baik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah Ta'ala guna pelbagai perkataan sini. Tadi ja'alna, kemudian khalaqna, kemudian Allah guna banaina. Apa makna banaina? Kami bina. Orang Melayu curi bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Melayu bina. Bahasa Melayu bina, bahasa Arab banaina. Banaina. Banaina maknanya kami bina, Allah bina. Allah bina apa? Fauqakum, di atas kamu. Fauqa di atas. Fauqa di atas. Kalau di bawah apa cakap Arab? Di bawah. Fauqa di atas, di bawah apa? Tahta. Tapi pelik bin ajaib, orang Melayu guna tahta di atas. Kreatif tak orang Melayu kan? Kreatif dan inovatif orang Melayu ni. Bertahta di hati kan? Salah. Raja itu bertahta di singgah sana. Macam mana? Siapa yang salah? Sebab bahasa Arab tahta di bawah, fauqa di atas, ataupun a'la kan? Kita belajar bahasa Arab a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang Tuhan kamu yang maha tinggi. Ala tinggi. Jadi fauqa ni Allah ciptakan di atas kamu sab'ah. Sab'ah nombor bahasa Arab. Sab'ah 7. 7 apa? 7 petala langit yang kukuh kan? Kita buat surau si Sojana ni, kalau tak ada tiang ambil roboh lah. Dah ada tiang pun letak juga kan. Macam rumah ustaz ni tu kan, tiang kami banyak, tapi letak baru 8 tahun duduk kat tiang. Tepi-tepi semua letak. Pergerakan bumi lah tu kan? Zalzalah kan? Tapi itulah,
Kita ni manusia buat tak sempurna. Buatlah tiang macam mana pun ada je letakkan rekahan semua. Kadang rumah-rumah baru, kawasan rumah saya tu kan, tuan-tuan ni pun banyak rumah baru kan. Dulu saya, daripada zaman saya mula-mula datang surau tuan-tuan, masa first day saya datang saya kena denggi tu, saya ingat lagi. Sebab first time saya kena denggi tu, saya datang surau tuan-tuan ni pertama kali. Dulu hutan semua kan, segala-gala apa pun tak ada, CS pun tak ada, ABC pun tak ada, apa pun tak ada kat situ. Sekarang saya datang, Masya Allah, jam. Dulu saya datang, saya boleh cilok-cilok je masuk. Dekat sekarang tak boleh, roundabout tu saya kena pusing skema ikut roundabout tu. Kalau dulu saya cilok je. Sekarang tak boleh lah, kereta banyak. Kan? Tapi rumah cantik-cantik pun tak letak. Belum pindah lagi dah letak lah. Itu ciptaan manusia. Tapi ciptaan Allah SWT, Masya Allah, Allah cipta langit tidak ada tiang. Ada tak letak? Langit tu tengok, kenapa langit tu letak? Tak ada. Kalau letaklah langit tu, apa yang berlaku? Kiamat. Baik. Sikit lagi Sikit lagi, saya habiskan sampai ayat 16 lah, senang saya nak kira nanti kan. Ayat ke-12 dah selesai, ayat ke-13, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami jadikan matahari itu umpama pelita yang terang benderang. Kita duduk dalam surau tak ada lampu gelap lah. Kita sekarang tak ada, kita pakai lampu. Tapi Allah umpamakan matahari itu seperti pelita yang terang benderang. Kamu dapat faedah daripada matahari, tapi kamu tidak percaya dengan kewujudan hari kiamat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjala. Dan kami turunkan, anzalna, kami turunkan. Ada nama orang anzalna? Ada kan? Nama artis pun ada anzalna. Saya mungkin bapak dia ambil ayat Quran, wa anzalna minal mu'sirati. Tak apa nama anak anzalna. Anzalna ni maknanya kami turunkan, minal mu'sirat, daripada awan-awan itu, ma'an thajjaja, air yang mencurah-curah. Yang saya nak fokus di sini tuan-tuan puan-puan adalah perkataan mu'sirat, berasal daripada perkataan asir. Kalau dalam bahasa Arab asir maknanya apa? Jus, perahan jus. Nampak tak? Allah umpamakan awan itu seperti perahan. Kita semalam hujan lebat. Dah lama tak hujan, 3 hari tak hujan. Punya lebatnya hujan. Sampai lebat semalam. Ustaz pergi surau mana pun lebat sangat. Bayangkan awan tu bila dia dah berat kan, dia dah gelap tu, seolah-olah bila hujan tu turun tu seolah-olah diperah oleh Allah SWT. Subhanallah, perkataan yang dipilih ini sangat-sangat unik. Mu'sirat. Sebab asir dalam bahasa Arab maknanya perahan jus. Jadi Allah umpamakan awan ini seolah-olah macam diperah, dan airnya keluar bukan sikit. Ma'an thajjaja, air yang mencurah-curah keluar. Yang kita nikmati di Malaysia ni, Masya Allah, hujan tak berhenti. Sekarang Tanah Suci pun Mekah Madinah pun hujan kerap sangat. Dulu jarang, setahun sekali dan setahun sekali. Sekarang tiap bulan ada kiamat tu. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kerana apa kami turunkan air ini? Untuk dikeluarkan, kami keluarkan dengannya habban wa nabata, iaitu biji benih. Habba ni biji benih. Kita sebut habbatus sauda kan. Habbatus habba tu biji kan. Wa nabata, dan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekeliling tuan-tuan. Ya, tumbuhan hijau, tumbuhan pokok, itu semua kita panggil nabat dalam bahasa Arab. Ya, tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Ayat akhirnya, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rendang, yang bertaut-taut pokok-pokoknya. Maknanya rendang kan, pokok kalau dia bertaut-taut ni maknanya dia berlapis-lapis kan, tebal. Pokok kebun-kebun kita, kebun buah-buahan. Ya, alfaf ni dia bertaut dan juga rendang. Sebab dia berasal daripada lufun ataupun lafifun. Lafif, alfaf. Lafif maknanya berlapis-lapis. Lafif kan, kalau tuan-tuan pergi kedai kan, di pasar raya ke, beli sayur kobis, salad bulan, itu dalam bahasa Arab dia panggil malfuf. Dalam bahasa Arab malfuf, mim lam fa wa fa. Malfuf ni maknanya sayur yang berlapis-lapis macam kobis, salad bulan, itu malfuf. Lipat kain ibu-ibu. Lipat kain dalam bahasa Arab apa? Lipat, macam lipat.
lipat. Kalau lipat kain lah, kita lipat kain itu dalam bahasa Arab yang panggil lafuz thawb. Lafuz lipat. Lipat dalam bahasa Arab. Jadi maknanya al-faf ini berlapis-lapis. Ya. Jadi untuk hari ini sampai ayat 16. InsyaAllah pada kuliah akan datang, InsyaAllah kita sambung ayat ke-17 dan seterusnya. Jadi maknanya kesimpulan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala cerita sampai hari ini tu yang kita dapat pada hari ini tentang nikmat-nikmat. Kenapa Allah sebut tentang nikmat-nikmat ni? Bagi tahu nikmat yang banyak ni yang orang-orang Quraisy, orang musyrikin sampai kita sekarang pun masih menikmatinya. Allah kata, kau dapat nikmat ini, adakah satu hari nanti mustahil untuk aku tarik balik nikmat, untuk aku musnahkan semua nikmat ini pada hari kiamat? Itu sebenarnya peringatan. Maknanya nikmat itu dapat, tapi Allah boleh tarik, Allah boleh musnahkan nikmat-nikmat ini pada suatu hari yang dipanggil hari kiamat. Teman-teman, jadi itu sajalah untuk hari ini. Saya minta maaf kasar-bahasa juga lebih hari ini. Baik, semua daripada Allah SWT kurang firman saya. Kita akhiri dengan tasbih Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.